من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa daripada RAL yang alhamdulillah berada di sekitar Manado ataupun sekitarnya. Alhamdulillah pada hari ini khususnya keluarga besar Al Khairat merayakan daripada haul daripada pendiri Al Khairat, yakni Ayah Habib Idrus bin Salim bin Ali Al-Jufri yang genap ke-52 tahun, yang alhamdulillah kita sebagai Abnaul Khairat berbangga dengan memperingati daripada hal tersebut, meskipun kami tidak dapat melakukan perjalanan ke Palu karena berbagai permasalahan tentang masalah COVID dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah kami dapat melakukan memperingati daripada haul beliau pada berbagai tempat, yang alhamdulillah dengan memperingati daripada haul tersebut insya Allah lebih mendekatkan kita dengan sosok pendiri Al Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Adapun daripada manaqib beliau tentang sejarah perjalanan daripada dakwah beliau ini, yang kita telah melihat berbagai banyak daripada pendidikan Al Khairat yang tumbuh, maka di sini banyak daripada orang-orang yang telah menuliskan daripada bagaimana manaqib beliau, asal usul beliau. Maka adapun ini Al-Faqir hanya mendapatkan daripada tentang masalah sejarah beliau ini daripada muktamar beberapa tahun yang lalu dibukukan dalam bentuk kitab tersebut. Jadi kita melihat sedikit daripada bagaimana perjalanan beliau ini, yakni adapun daripada kelahiran Al-Halimul Allama Al-Bakhrul Faham Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau ini dilahirkan pada tanggal yakni 14 Sya'ban 1300 Hijriah, atau pada tanggal 15 Maret 1890, itu bertepatan pada hari Senin. Adapun daripada beliau tersebut, yakni daripada pihak ayahnya, yakni bernama Al-Habib Salim bin Ali Al-Jufri, dan pada pihak ibu beliau yakni Syarifah Nur Al-Jufri, daripada berasal daripada keluarga daripada Wajo Sengkang yang berada daripada Makassar tersebut. Adapun silsilah beliau kalau kita melihat, yakni sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita dapat menyebutkan yakni Al-Habib Idrus bin Salim bin Alwi bin Sagah bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Fagil Mugaddam bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Nagid bin Ali Al-Raidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zanbidin bin Husain bin Abi Talib binti Fatimah binti Husain bin Abi Talib binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab beliau kalau kita melihat masih bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada pendidikan beliau, jadi kalau kita melihat beliau ini merupakan latar belakangnya daripada keluarga para ulama yang berada pada Hadramaut. Yakni adapun daripada Habib Salim, beliau ini seorang ulama Hadramaut yang terkenal, begitu juga daripada Al-Habib Alwi Al-Jufri yang merupakan salah satu ulama terbesar Hadramaut, yang dimana fatwa-fatwa beliau ini terdapat dalam kitabnya Bugha Al-Mustarsyidin, karangan daripada Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Oleh karena itu beliau ketika dilihat daripada ayahnya Al-Habib Salim ini merupakan mempunyai tanda-tanda bahwa beliau kelak akan menjadi pengganti daripada beliau, yakni Habib Salim Al-Jufri. Oleh karena itu beliau mendidik beliau ini Habib Idrus dengan pendidikan sebaik-baiknya. Ketika usia pada waktu itu beliau mencapai 17 tahun, beliau diangkat menjadi seorang sekretaris daripada mufti. Ketika umur beliau mencapai 18 tahun, maka meninggal daripada ayahnya Al-Habib Salim Al-Jufri. Maka ketika itu Sultan Al-Mansur kemudian mengangkat daripada beliau ini menggantikan ayahnya daripada mufti tersebut. Sehingga pada umur 18 tahun beliau telah menjadi mufti menggantikan daripada ayah beliau tersebut.
Oleh karena itu hadirin sekalian, daripada pendidikan beliau ini yang latar belakangnya ulama yang luar biasa dalam pengajarannya, dalam berbagai masalah beliau mengetahui seluruhnya tersebut, maka ketika di Hadramaut yang pada waktu itu menjadi jajahan daripada Inggris, kolonial Inggris, yakni sejak daripada tahun 1839, maka dengan hati yang risau beliau melihat bahwa negerinya ini dalam keadaan jajahan daripada kolonial Inggris, maka beliau mengambil satu kesimpulan bahwa akan berangkat ke Mesir dengan membawa dokumen-dokumen yang ada pada waktu itu, yakni untuk membebaskan daripada negeri Hadramaut daripada cengkraman daripada kolonial Inggris, dengan perlihatkan daripada bukti-bukti kekejaman daripada Inggris terhadap daripada warga daripada Hadramaut atau negeri Yaman tersebut. Ketika itu beliau akan berangkat bersama teman kerjanya daripada Syed Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf. Ketika mengumpulkan dokumen yang banyak, beliau berangkat sampai pada kota Aden, maka beliau ditangkap oleh kolonial penjajah Inggris dan disita seluruh dokumen tersebut, dan pada ketika itu beliau dipilihkan daripada dua pilihan. Apakah kembali ke Hadramaut ataukah melanjutkan perjalanan untuk menuju ke negeri-negeri Asia Tenggara. Maka ketika itu temannya Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf mengambil kesimpulan bahwa beliau akan balik lagi ke tempat beliau, yakni Hadramaut. Sedangkan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, maka beliau mengambil satu tekad, yakni untuk melanjutkan perjalanan beliau sampai ke Indonesia, yang insya Allah sampai ke negeri tersebut beliau akan mendirikan daripada pendidikan, memajukan daripada pendidikan Islam tersebut. Maka pada waktu itu beliau tiba pertama kali ketika beliau dibawa oleh ayahnya ketika umur pada waktu beliau tersebut 17 tahun. Yakni pernah datang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya yang berada di kota daripada Sulawesi Selatan tersebut, yakni pada tahun 1878. Kemudian beliau datang kedua kalinya ketika ditangkap pada pelabuhan Aden, kemudian beliau ditangkap, kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Indonesia, maka beliau tiba di Jakarta pada tahun 1922. Ketika beliau menetap di Jakarta tersebut, maka beliau berpindah-pindah, di antaranya ke Pekalongan, Jombang, Solo. Kemudian setelah beliau melihat berbagai keadaan, maka beliau juga berangkat sampai ke Sulawesi. Ketika sampai di Sulawesi, maka beliau sempat sampai ke kota Manado, dan ketika beliau itu sampai juga kota ke Tondano. Karena pada Tondano tersebut terdapat adik beliau yang bernama Alwi, dan juga daripada kakak beliau yang kawin dengan anaknya daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Sagaf. Kemudian beliau berpindah-pindah. Kemudian setelah itu beliau daripada Tondano tersebut, beliau melakukan perjalanan sehingga sampai ke kota Palu. Maka ketika sampai di kota Palu, beliau melihat berbagai keadaan daripadanya, keadaan kota Palu tersebut, yang masih melihat daripada keadaan masyarakatnya yang masih animisme, yang masih ketika itu taraf pendidikannya yang masih rendah di bawah. Maka beliau mengambil satu tekad, yakni untuk mendirikan daripada Madrasah Al-Khairat yang berada di kota Palu tersebut. Maka pada tanggal 30 Juni 1930 bertepat pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah, maka dibukalah Madrasah Al-Khairat yang pertama, yakni Madrasah Al-Khairat, hingga sampai akhir hayat beliau. Dengan waktu kurang lebih 40 tahun lebih, beliau berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan daripada madrasah-madrasah Al-Khairat tersebut. Oleh karena itu ketika beliau wafat, tepatnya pada tahun 1969, ketika itu Al-Khairat telah berada kurang lebih 412 cabang madrasah Al-Khairat yang telah ada. Hingga sampai sekarang ini,
yang didata pada tahun 2006, maka Madrasah Al-Khairat telah berkembang yang menjadi luar biasa banyaknya, yakni 1.561 madrasah dan 35 pondok pesantren. Maka setiap beliau datangkan satu tempat, maka beliau di situ beliau mendirikan madrasah. Setiap mendatangi satu tempat, maka beliau mendirikan madrasah. Sehingga pada itu mereka memberikan gelar kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bahwa beliau adalah Sultanul Madaris atau rajanya madrasah. Alhamdulillah, dengan kegigihannya daripada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dengan kotokohannya dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sehingga beliau salah satu termasuk ulama yang patriotik, ulama yang memiliki nasionalisme yang tinggi, sehingga pada saat itu hubungan antara Habib Idrus sendiri dengan ulama-ulama yang berada di Jawa maupun para petinggi-petinggi yang berada di Batavia tersebut, maka ketika akan melahirkan proklamasi tersebut, maka beliau merupakan salah satu pengide atau penggagas tentang warna daripada bendera Indonesia Raya, yakni merah dan putih. Maka itu terlihat, hadirin sekalian, daripada syairnya guru tua, daripada bendera tersebut. Ketika detik-detik proklamasi akan dinaikkan daripada bendera tersebut, maka beliau melantunkan daripada syairnya tersebut, yakni rayatul izzi rafrifi fis sama'i arduha wa jibaluha hadra'u. Berkibarlah bendera kemuliaan di angkasa, daratan dan gunung-gunung yang hijau. Inna yawmat tulu'iha yawmul fakhri addamadhul aba'u wa abna'u. Sungguh hari kebangkitannya adalah hari kebanggaan, orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Kullu amin yakunu liyawmi dzikra yadharu syukru fihal wa thana'u. Tiap tahun hari tersebut menjadi hari peringatan, muncul rasa syukur dan puji-pujian baginya. Kullu ummatin laha ramzu izzi wa ramzu izzina hamra'u wal bayda. Dan tiap-tiap bangsa memiliki simbol daripada kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah bendera merah putih. Maka ini adalah satu bentuk daripada ulama-ulama Hadramaut yang dimana mereka amat mencintai negeri Indonesia ini, yang mereka turut andil untuk memproklamirkan daripada negara Indonesia ini, yang alhamdulillah sampai sekarang kita hanya menikmati sementara mereka yang berjuang. Sementara kita hanya terlena dengan kemerdekaan tersebut, tapi tidak bisa melanjutkan daripada pendidikan-pendidikan atau gagasan-gagasan yang dilanjutkan daripada guru tua tersebut. Alhamdulillah hadirin sekalian, daripada perjalanan guru tua tersebut, maka berbagai macam yang kita lihat pada sekarang ini, banyak yang mengambil usul bahwa beliau ini akan dimasukkan sebagai pahlawan nasional, yang alhamdulillah sudah mendapatkan daripada yang lain-lainnya. Alhamdulillah usulan-usulan itu telah diterima dan menjadikan salah satu kebanggaan bahwa di Palu tersebut mereka memberikan nama daripada bandara tersebut dengan nama Sil Al-Jufri daripada guru tua tersebut. Subhanallah, inilah daripada tentang bagaimana perkembangan Al-Khairat. Kalau kita melihat perkembangan Al-Khairat, jikalau kita bicarakan dengan waktu tertentu tidak akan cukup waktu. Akan tetapi kita hanya bisa membawakan sekilas bagaimana tentang kebesaran, patriotik, keutamaan daripada seorang ulama, seorang waliullah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Tentunya beliau ini sebagai seorang yang karismatik, seorang ulama, seorang yang alim, sehingga diberikan Bahrul Fahama atau lautan pemahaman. Tentunya tidak terlepas beliau seorang waliullah yang dimana Allah memberikan kepada beliau berbagai macam kekeramatan, berbagai macam kemuliaan. Dan banyak sekali kita mendapatkan cerita-cerita daripada zaman-zaman terdahulu, daripada murid-murid beliau tentang bagaimana karomahnya daripada guru tua. Dan diantaranya karomahnya guru tua bahwa Al-Khairat sampai sekarang ini berkembang dengan pesat di berbagai tempat, maka ini merupakan salah satu bukti daripada karomahnya, keutamaannya daripada guru tua tersebut. Sehingga pada akhir hayat beliau, bukanlah beliau seperti orang yang lain yang ingin daripada kekayaan dan harta, tapi ketika akan meninggal beliau, maka beliau mengatakan, hayati wa mali lil khairat, sungguh hartaku
jiwaku, hidupku ini hanya untuk al-khairat. Maka inilah pengabdian daripada seorang ulama yang semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pandang pamrih terhadap apapun, tidak teriming-iming dengan berbagai keduniaan. Beliau hanya mencari keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan perkembangan tersebut, kita sebagai anak bangsa ini maka wajib untuk mengikuti daripada jejak-jejak beliau, memberikan arahan-arahan bagi pada pemuda-pemuda zaman sekarang ini, di mana beliau merupakan salah satu contoh yang terbaik, yang di mana beliau dilahirkan daripada ulama-ulama yang memiliki daripada ilmu tersebut yang semata-mata untuk mencari keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada sedikit hadirin sekalian tentang, ya kalau kita melihat daripada di antara murid-murid beliau yang membicarakan tentang bagaimana keutamaan karomahnya daripada guru tua tersebut, dan di antaranya daripada Haji Amin Lasawedi. Ketika itu beliau bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menaiki perahu, dan ketika akan menyeberang mereka melewati daripada lautan tersebut, maka ketika itu imamahnya beliau ini diterpa angin yang kuat sehingga jatuh ke laut. Maka ketika itu beliau menyuruh kepada Haji Amin Lasawedi untuk mengambil sorban beliau. Padahal hal tersebut berada di tengah laut yang memiliki kedalaman yang luar biasa. Tapi subhanallah, karena perintah oleh seorang guru yang taat oleh seorang murid, maka Haji Amin pun melompat ke laut tersebut, dan subhanallah ketika beliau melompat, maka yang basah hanya mencapai lutut beliau, dan beliau dengan mudah mengambil daripada imamah daripada guru tua tersebut. Yang alhamdulillah dengan mengikuti daripada perintah guru tersebut, meskipun di tengah laut, tapi beliau merasakan bagaimana kekeramatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada guru tua, sehingga beliau dapat selamat untuk mengambil sorban daripada guru tua tersebut. Ya, dan kalau mau lihat juga kekeramatan Habib Idrus sampai saat ini, memang alhamdulillah Radio Ral masih tetap mengudara ya, walaupun memang ngos-ngosan, apalagi di tengah pandemi saat ini. Insya Allah hadirin sekalian, kita akan mengirimkan doa dan Al-Fatihah kepada beliau, yang insya Allah kita akan dikumpulkan nanti bersama-sama dengan beliau. Amin, amin. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan al-alimul allama al-bahrul fahama al-Habib Idrus bin Salim bin Ali Al-Jufri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudahhirna ya Allah min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna 'asal ghayat min jamil khair في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وأكرم نزوله. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Orang Manado P Radio 102.8 FM Radio Ral.